Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurkah binti Mak Zaki dari Politeknik Kuching Sarawak akan membentang kajian yang telah saya lakukan bersama ahli kumpulan, iaitu kajian kesediaan pembelajaran sepanjang hayat PSH graduan IPT berdasarkan kawasan penempatan program khas di bawah Politeknik. Untuk menghasilkan masyarakat yang berilmu dan kompetitif, kita memerlukan masyarakat yang mempunyai pengetahuan secara berterusan sepanjang hidup, di mana proses mempunyai pengetahuan ini berlaku melalui pendidikan secara formal dan juga tidak formal. Proses pembelajaran secara berterusan, di mana proses ini boleh berulang-ulang sepanjang hayat, merupakan ciri-ciri yang ada di dalam pembelajaran sepanjang hayat. Dalam konteks Malaysia melalui Simpulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2015-2025 Pendidikan Tinggi, pembelajaran sepanjang hayat ditakrifkan sebagai proses pendemokrasian pendidikan menerusi penguasaan ilmu, kemahiran dan keterampilan mengenai kaedah formal atau tidak formal berdasarkan pengalaman di tempat kerja atau semasa latihan. Pembelajaran sepanjang hayat boleh diakses terutamanya menerusi pembelajaran jarak jauh, pembelajaran di tempat kerja dan pembelajaran separuh masa. Melalui kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pekaji sebelum ini menyatakan pembelajaran sepanjang hayat dianggap bermanfaat kepada individu kerana dapat menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan kemahiran kerja, memberi peluang peningkatan kerjaya, memperbaiki sasiah diri, membaiki kehidupan, melahirkan tenaga kerja yang berkualiti, dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menggalakkan graduan untuk terus menimba ilmu pengetahuan, melahirkan individu berkemahiran dan berketerampilan meskipun telah bergraduat. Banyak institusi pengajian tinggi seperti universiti awam dan swasta, kolej universiti, politeknik, kolej komuniti dan kolej swasta telah menawarkan pelbagai kursus pembelajaran sepanjang hayat yang berkualiti tinggi demi memenuhi kehendak pasaran. Walau bagaimanapun, kesediaan mereka mengikuti kawasan penempatan masih lagi belum pernah dikaji. Oleh itu, kajian ini perlu dilakukan bagi mengetahui tahap kesediaan graduan yang menyertai program ini berdasarkan daripada pelbagai lokasi tempat tinggal mereka. Oleh itu, objektif kajian ini pula adalah untuk mengenal pasti aspek yang menyumbang terhadap kesediaan PSH di antara graduan dan juga mengenal pasti perbezaan min yang signifikan bagi tahap kesediaan PSH di antara graduan dari luar bandar dan juga daripada bandar. Kami telah menjelaskan kajian ke atas responden seramai 79 orang peserta yang telah menyertai program Confined Space dan juga kompetensi fiber. Kursus ini merupakan kursus tajaan penjana KPT CAP pada tahun 2022. Kesemua responden telah diberikan soal sidik selepas program ini tamat. Instrumen kajian pula terbahagi kepada dua, iaitu mendapatkan maklumat berkaitan dengan demografi peserta dan mengukur ciri-ciri peserta pembelajaran sepanjang hayat. Rujuk kepada dapatan kajian yang telah dijalankan ke atas demografi responden, iaitu kepada 79 orang peserta PSH yang dianjurkan, terdapat 56 orang adalah responden daripada bandar, manakala 23 orang adalah daripada luar bandar. Ini menunjukkan lebih ramai peserta PSH datang daripada bandar berbanding daripada luar bandar. Ini adalah disebabkan peserta dari bandar berada berhampiran dengan lokasi penawaran program. Peserta daripada luar bandar mengalami kesukaran untuk mengikuti kursus yang ditawarkan disebabkan masalah logistik. Analisa ujian T telah dilaksanakan bagi mengenal pasti perbezaan min bagi kesediaan PSH graduan yang mengikuti program kursus PSH berdasarkan kawasan penempatan. Melalui dapatan kajian dalam jadual 4, min tahap kesediaan graduan dari luar bandar 3.5087 lebih tinggi dari graduan dari bandar 3.401. Manakala tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap sisihan piawai graduan. Jadual 5 pula adalah berdasarkan Levin Test for Equality of Variance, di mana nilai P lebih besar dari 0.05. Justru itu, hasil analisa dapatan menunjukkan
Hipotesis 1 diterima, iaitu tidak terdapat perbezaan min yang signifikan di antara graduan sama ada luar bandar dan juga bandar. Ini menunjukkan tahap kesediaan graduan terhadap PSH tidak dipengaruhi oleh aspek kawasan penempatan iaitu dari luar bandar dan bandar walaupun suasana persekitaran adalah berbeza. Bagi melihat hubung kait antara penetapan matlamat, aplikasi pengetahuan dan kemahiran, penilaian diri, pencarian maklumat dan adaptasi strategi pembelajaran dengan tahap kesediaan graduan PSH, satu kaedah korelasi Pearson telah dilakukan. Kaedah ini menggunakan berkali korelasi Pearson bagi menguji hubung kait antara pemboleh ubah bersandar dengan pemboleh ubah tidak bersandar. Merujuk kepada jadual 7, kesemua pemboleh ubah tidak bersandar dalam kajian ini mempunyai hubungan kait positif di antara satu lain. Oleh itu, hipotesis 2 ditolak kerana didapati nilai signifikan total untuk kajian ini adalah 0.000 untuk setiap pemboleh ubah. Nilai ini adalah kurang daripada 0.05. Ini menunjukkan bahawa statistik korelasi yang signifikan di antara penempatan matlamat, aplikasi pengetahuan dan kemahiran, penilaian diri, pencarian maklumat dan adaptasi strategi pembelajaran dengan tahap kesediaan graduan PSH. Kajian ini bertujuan untuk menguji perbezaan min latar belakang responden, iaitu luar bandar dan bandar, terhadap tahap kesediaan PSH graduan dan seterusnya mengenal pasti hubung kait antara 5 aspek tahap kesediaan PSH. Oleh itu, program PSH harus dikembangkan kepada graduan, bukan saja kepada graduan dari bandar, malahan luar bandar, untuk meningkatkan kemahiran dan seterusnya kebolehpasaran. Seterusnya, melalui kajian ini dapat disimpulkan bahawa 5 aspek iaitu tahap penempatan matlamat, aplikasi pengetahuan dan kemahiran, penilaian diri, pencarian maklumat dan adaptasi strategi pembelajaran mempunyai hubungan kait positif yang signifikan terhadap tahap kesediaan PSH graduan. Penetapan matlamat graduan menunjukkan hubungan kait yang paling tinggi terhadap tahap kesediaan graduan menyertai PSH. Namun, selain daripada 5 aspek yang dinilai, terdapat juga aspek lain yang perlu diambil kira seperti penetapan objektif pembelajaran, persekitaran pembelajaran serta pengalaman. Secara keseluruhannya, hasil dapatan daripada kajian ini dapat membantu institusi menyumbang kepada pelaksanaan program PSH terutama kepada graduan yang menganggur. Itu sahaja penerangan saya berkaitan dengan kajian yang telah kami jalankan iaitu kajian kesediaan pembelajaran sepanjang hayat PSH graduan IPT berdasarkan kawasan penempatan program khas di bawah Politeknik. Sekian, terima kasih.